Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengar tak suara? Ini first time ni saya nak buat live. Kalau dengar boleh letakkan di komen. Okey, alhamdulillah. Jadi ada Adam Fahmi menyebut clear. Alhamdulillah. Saya pun tak apa pandai sangat nak live ni. Tapi oleh kerana beberapa sahabat bertanya, Ustaz tak ada live ke? Jadi saya cuba untuk live juga. Walaupun dalam keadaan yang kita sepatutnya duduk di rumah kan. Jadi Alhamdulillah boleh live di rumah. Baik. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani at-ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahidin. Rawahul Bukhari atau kama qal, yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ta'un, tentang salah satu penyakit yang banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ta'un, yang mana kita tahu ta'un ni merupakan salah satu daripada wabak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadaku bahawasanya ta'un ini merupakan satu azab yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal menjadikan ta'un ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang Islam yang mana apabila berlakunya ta'un dan dia duduk di negerinya dalam keadaan dia sabar dan mengharapkan pahala, sambil dia percaya bahawasanya dia tidak akan ditimpa ta'un melainkan apa yang Allah telah takdirkan pada dirinya, kecuali dia akan mendapat pahala syahid, pahala orang yang mati syahid. Baik, dalam hadis ni Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha beberapa perkara. Yang pertama, ketika mana Aisyah bertanya tentang ta'un, iaitu wabak. Kita sedang berada dalam situasi wabak, yang mana ta'un ni wabak, tapi bukan semua wabak itu ta'un. Jadi saya bacakan hadis ini kerana ta'un ini salah satu daripada wabak yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Maka Nabi menceritakan kepada Aisyah, Nabi mengatakan ta'un ini ataupun wabak ini merupakan azab yang Allah ingin hantar kepada orang yang dia inginkan. Maka mungkin wabak ini turun disebabkan oleh kerana Allah ingin memberikan azab kepada orang yang dia mahu atas kesalahan dan kesilapan yang dia lakukan. Tetapi Nabi mengatakan, dalam sesebuah keadaan, wabak ini juga boleh menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan saya akan huraikan nanti. Dan Nabi mengatakan tentang kelebihan orang yang hidup ataupun yang berada dalam situasi wabak. Iaitu, Nabi mengatakan orang yang terkena wabak ini akan mendapat pahala syahid, tetapi dalam beberapa syarat yang kita akan bicarakan kemudian. Baik. Saya ingin bicarakan perkara yang pertama, iaitu adakah semua wabak itu dinamakan sebagai ta'un? Dalam isu ni ulama Islam mempunyai dua pandangan. Pandangan yang pertama,
ialah pandangan sebahagian ulama yang mengatakan taun ini adalah semua wabak ataupun penyakit yang berjangkit dengan sukar. Oh, jadi ada orang kata dekat sangat kamera ni. Saya jauhkan sikit. Kerana bagilah Chan, saya first time ni nak live ni, kan? Saya jauhkan sikit. Segan juga nampak jerawat, kan? Okey. Sekejap saya pun nak kena onkan sikit, kuatkan sikit kipas ni. Supaya ni panas sikit. Okey. Jadi, okey. Dah jauhkan sikit kan? Okey kot? Tak dekat sangat. Boleh? Takut suara tak clear kalau jauh sangat. Okey. Baik. Persoalan yang kita nak bincangkan yang pertama, adakah semua wabak itu dikira sebagai taun atau bagaimana? Sebahagian ulama mengatakan taun ni lah semua wabak. Semua wabak dikatakan sebagai taun. Okey. Tetapi pendapat ini telah dibantah oleh majoriti ulama, yang mana Al-Munawi umpamanya, Ibnu Hajar dan juga Ibnul Qayyim mengatakan bahawasanya taun ini bukan keseluruhan wabak. Sebaliknya taun ini adalah salah satu jenis daripada jenis-jenis wabak. Jadi inilah pendapat yang sahih. Baik, bila hadis ini menyebutkan tentang azab yang Allah Ta'ala turunkan dengan taun ini ataupun dengan wabak secara umumnya, boleh juga kita ambil pengajaran daripadanya. Mungkin ada yang bertanya, habis tu wabak ni, wabak yang turun kepada kita ni bala ke ataupun ujian? Ramai yang bertanya saya tentang isu ni. Pertama, saya nak sebutkan, selagi mana tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang bala ataupun azab ataupun ujian, maka kita eloklah berhati-hati. Maksudnya, kita katakan mungkin boleh jadi bala untuk sebahagian orang, mungkin juga ujian untuk sebahagian orang yang lain. Maka dalam isu ni, oleh kerana tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan dengan jelas ini adalah wabak, ini adalah bala, maka kita katakan boleh jadi bala, boleh jadi ujian. Boleh jadi bala, boleh jadi ujian. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, kena ingat, apabila turun saja wabak ini, ia merupakan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman. Kerana setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada orang beriman ni, dia tak akan pergi secara percuma ataupun sia-sia. Setiap ujian, setiap kesakitan, setiap apa saja musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman ini, ia merupakan kita panggil sebagai kafarah, penebusan kepada dosa-dosa yang dia lakukan sebelum ini. Maka sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu kulluhu khair, la yakunu dhalika illa li mu'min. Nabi mengatakan, ajaib urusan orang-orang yang beriman ini, yang mana semua urusan hidupnya adalah kebaikan, dan perkara ini tidak akan berlaku melainkan kepada orang mukmin. In asabahu sarra syakar fahuwa khairul lah, wa in asabahu darra sabar fahuwa khairul lah, atau kama qala. Apabila seorang mukmin itu ditimpa ataupun diberikan dengan kesenangan, maka dia akan bersyukur dan itu baik untuknya. Pahala untuk dia apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia akan sabar dan itu juga baik untuk dia. Maka apabila Allah memberikan kita ujian seperti ini, kita sabar dan kita mengharapkan pahala daripada Allah. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan, dia akan memperolehi orang yang terkena taun ini, ataupun orang yang berada dalam situasi negerinya terkena taun, maka dia duduk di negeri, dia tidak lari, dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan dia terima ia adalah ketentuan daripada Allah dan dia tak lari daripada wabak ini, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang mati syahid. Baik. Bila Nabi menyebutkan dalam hadis ini, bila negeri dia terkena wabak dan dia duduk di negeri dia dan tidak lari, dia duduk dalam keadaan dia sabar dan mengharapkan pahala, dan dia akui tidak akan terkena pada dia melainkan apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada dia, telah tetapkan pada dia. Maka di sini ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama, Nabi SAW mengisyaratkan tentang prinsip yang diguna pakai sehingga hari ini, iaitu prinsip kuarantin.
Dalam istilah moden ni kita panggil kuarantin lah. Apa maksud kuarantin? Menghadkan hubungan dengan orang lain bagi mereka-mereka yang berada ataupun yang berada dalam situasi mungkin dia akan terkena wabak penyakit. Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis 1400 tahun yang dulu tentang isu kuarantin. Itu Nabi menyebut dalam sebuah hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Idza waqa'a bi ardin, idza sami'tum bi ardin, fala taqdimu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju firaran minhu." Atau kama qala. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, hadis Bukhari, Nabi mengatakan, apabila kamu mendengar bahawasanya taun telah berada di sebuah negeri, kamu jangan masuk negeri itu. Dan apabila kamu tahu negeri kamu telah dilanda wabak taun, maka kamu jangan masuk negeri itu. Maka hadis yang saya bacakan ini menjelaskan lagi maksud hadis yang saya bacakan terdahulu dalam pertemuan kita ini, iaitu Nabi mengajarkan tentang prinsip kuarantin, dan Nabi mengajarkan tentang konsep jangan dedahkan diri kita kepada wabak. Maksudnya bila Nabi tak bagi masuk dalam negeri yang telah dilanda wabak, Nabi mengajar kita supaya tak pergi ke tempat yang dilanda wabak. Maka tidak ada isu sebenarnya bagi orang yang menjauhkan dirinya daripada tempat yang boleh terkena wabak. Tidak ada isu untuk orang kata kat dia takut wabak melebihi takut kepada Tuhan. Yang ni banyak dah saya sebut dalam post-posting saya sebelum ini. Mungkin ada yang bertanya, dia kata, "Ustaz ni banyak sangat tulis tentang ustaz-ustaz lain. Kenapa tak ada isu lain ke?" Saya sebenarnya mengambil tanggungjawab ini. Walaupun saya tidaklah betul dalam semua perkara, dan saya juga menerima teguran, dan sebahagian daripada teguran itu saya terima dan saya akui memang saya salah. Siapa yang ikut saya lama boleh tengok post-post saya yang lama yang saya mengakui itu adalah salah saya. Dan kita juga sepatutnya kena ambil prinsip at-tanasuh bainal muslimin, iaitu saling menasihati sesama agamawan. Terutama apabila agamawan itu yang terkenal, yang mempunyai pengikut yang ramai dan ceramah telah tersebar. Maka dalam isu ni sebahagian daripada asatizah, ilmuwan-ilmuwan yang mungkin tersilap dalam memberikan panduan kepada umat apabila dia mengatakan siapa yang takut pada wabak maka tidak takut pada Allah. Ini satu kesilapan sebenarnya yang kita kena bezakan di antara takut tabiat ataupun kita panggil takut secara natural dengan takut ibadat. Takut pada Tuhan, takut pada Allah ialah takut ibadat. Yang mana takut pada Allah kita hampirkan dan dekatkan diri pada Allah. Yang mana takut tabiat dia bukan sama seperti mana kita takut pada Allah. Takut tabiat ni kerana manusia ni memang ada sifat takut. Contohnya kita tengah salat, tiba-tiba ular lalu depan. So kita pun larilah kan. Kalau tak mampu nak beralih tempat, mungkin kita larilah. Buka 1000 langkah. Itu bukan bermakna kita nak meruntuhkan agama. Kerana salat boleh ganti, tetapi nyawa tidak boleh ganti. Jadi dalam isu ni kita kena menggunakan fiqh muwazanat dan fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan dan fiqh timbangan. Maksudnya kita timbang lah. Dalam maqasid Islam ni memang ada 5. Maqasid jaga agama tu yang tertinggi. Maqasid jaga nyawa kemudiannya. Maqasid jaga kita panggil nyawa, kemudian jaga harta, jaga akal dan jaga keturunan. Jadi yang paling penting sekali jaga agama, betul. Tapi bila seseorang itu membatalkan solatnya untuk kita panggil menyelamatkan anaknya yang mungkin terjatuh di dalam kolah dalam bilik air umpamanya, kerana dia bimbang anak dia lemas, bukan bermakna dia nak meruntuhkan agama dia, tetapi dia nak menjaga kesemua maqasid yang ada. Maksudnya apabila dia batalkan solat dia untuk menyelamatkan anak dia, dia tak salah. Kerana menyelamatkan anak itu, kalau dia mati tidak ada ganti. Sebaliknya solat itu boleh solat kemudian. Sama jugalah macam isu fatwa perlis yang menjadi kontroversi. Adalah sebahagian daripada ilmuwan-ilmuwan yang mengkritik. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana mereka sangat mengambil berat dengan fatwa perlis. Tetapi saya ingin tegaskan bahawasanya perlis tidak pernahlah mengatakan fatwa mereka fatwa yang terbaik. Fatwa mereka itu fatwa yang
paling betul sekali, saya tak kata begitu, tetapi saya katakan keputusan terbaik yang kami buat ketika itu adalah menghentikan seketika salat Jumaat, kerana dalam isu ni saya melihat kami juga ahli fatwa bermesyuarat bersama-sama dengan bantuan dan maklumat yang kami terima daripada Ketua Pengarah Kesihatan pada waktu itu, kalau tidak disekat dengan awal, ia akan bertambah bahaya, kerana sahabat-sahabat kita yang join ataupun yang terlibat dalam perhimpunan tabligh itu mungkin akan pergi salat berjemaah di masjid pada Jumaat itu, dan jarak untuk duduk dalam solat Jumaat itu adalah jarak yang tidak selamat. Maka ramai juga yang mengkritik, mengatakan Perlis terlalu awal terlompat. Ada yang kata sebelum duduk dan nak bersila. Tapi Alhamdulillah, saya kira satu negara sekarang ini sudah mengambil langkah yang sama. Jadi tidak ada isu sebenarnya untuk kita katakan takut virus itu telah, orang yang takut virus itu telah syirik. Sebab Nabi SAW menunjukkan cara ini, dan tawakal ini mestilah didahulukan dengan usaha. Maksudnya, bagi orang yang nak bertawakal, dia kena usaha dulu. Sebab itu dalam hadis, walaupun Nabi SAW ada ayat Quran yang menganjurkan ataupun yang menjelaskan dengan jelasnya Allah akan memelihara Nabi, tetapi Nabi SAW tetap apabila pergi perang, Nabi memakai baju besi sebagai perisai, dan Nabi memakai helmet besi untuk melindungi jasad baginda. Nabi tak hanya berpada dengan tawakal, tak apa, saya telah dilindungi oleh Allah, maka saya pergi perang pun tak payah bawa pedang. Kan? Itu bukan tawakal yang sebenar. Maka sebab itu, kita kena fahami satu konsep seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rajab. Dia mengatakan, tawakal kepada Allah tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan usaha. Yang mana usaha itu adalah arahan Allah, tawakal itu adalah ibadat kepada Allah. Jadi maksudnya, seseorang yang berusaha, dia sedang melaksanakan arahan Allah. Sesiapa yang bertawakal setelah usaha, dia beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ada ruang untuk kita usaha dulu. Kemudian baru kita bertawakal. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis ini, bila Nabi sebut tentang duduk di negeri, jangan lari, Ibn Qayyim menyenaraikan beberapa hikmah. Nabi SAW tak benarkan kita ni untuk keluar daripada negeri yang berlaku wabak. Yang pertama, Ibn Qayyim mengatakan kita kena mengelak daripada sebab-sebab yang boleh membawa kepada musibah. Maka sebab itu Nabi tak pergi masuk. Dan sebab itu bila kita kenal pasti COVID-19 ini, seawal orang terkena virus ini, mereka tidak menunjukkan simptom apa-apa, terutama 3 hari yang awal. Mereka jarang menunjukkan simptom. Jadi oleh kerana itulah, kita mengatakan sangat bahaya jika mereka duduk berhampiran. Maka sebab itu kerajaan mengambil langkah proaktif untuk melakukan restricted movement order, iaitu arahan gerakan terkawal supaya jarak ataupun interaksi di antara masyarakat dapat dikurangkan, dan kemungkinan untuk dijangkiti itu dapat juga dikurangkan. Dan Ibn Qayyim juga mengatakan larangan Nabi SAW untuk masuk ke negeri wabak ini supaya orang-orang yang sihat tidak menyedut udara yang telah rosak dengan virus. Ni Ibn Qayyim sebut, ulama kurun ke-8 mereka telah menyebutkan tentang perkara ini. Ibn Qayyim juga mengatakan supaya mereka ini tidak mendekati orang yang telah terkena penyakit wabak. Maka ulama Islam kurun ke-8 telah berbicara tentang isu kita panggil apa dalam hari ini, istilah KKM, social distancing, jarak, kita panggil jarak sosial. Maka ulama Islam juga telah menyebutkan perkara ini. Dan ada juga beberapa hikmah lain yang kita boleh ambil. Kenapa Nabi tak bagi orang-orang yang berada di tanah wabak ini untuk lari keluar, daripada negeri wabak? Antara yang saya boleh huraikan di sini setelah Ibn Qayyim sebutkan tadi, saya tambah lagi, iaitu sebahagian ulama menyebut jika semua orang yang berkemampuan lari daripada negeri wabak,
Sedangkan orang yang sakit, yang telah terkena wabak di negeri itu, kekal di negeri itu, bagaimana keadaan mereka? Siapa yang nak menguruskan mereka? Kita bayangkan, kalau negara kita ni kena wabak, jadi semua orang pakat lari. Termasuk doktor-doktor pun lari. Siapa nak uruskan pesakit yang berada di hospital tu? Jadi sebab itu saya katakan, Fatwa Perlis juga menyebut, mereka ini, iaitu orang yang berada di hospital ini sekarang adalah wira kita. Jadi sebelum kita nak mengeluarkan apa-apa pandangan, terutamanya agamawan yang menjadi rujukan kepada masyarakat, sebelum kita nak mengeluarkan apa-apa pandangan kita, yang mana orang masyarakat menganggap pandangan kita tu adalah pandangan agama, yang mereka pegang, yang mereka anggap keramat. Jadi bila kita keluarkan pandangan-pandangan yang pelik ini, kadang-kadang kita tak perasan kita sedang membebankan hero-hero kita, iaitu doktor-doktor dan jururawat yang berada di hospital. Bayangkan kalau mereka lari. Mereka lari. Siapa lagi nak menguruskan orang yang terkena wabak ini? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga tidak mahu orang yang lari daripada kawasan ini untuk menyangkitkan dengan negeri yang lain. Asalnya negara kita tidaklah begitu serius, tetapi bila ada qadar Allah, takdir Allah, bila ada orang yang balik daripada luar negara membawa virus itu dan tidak menunjukkan simptom, dan dia rasa dia sihat dan dia menjangkitkan orang lain. Jadi sebab itu isu ini isu yang sangat serius, maka Nabi SAW mengajar kita untuk mengkuarantinkan diri. Baik. Bila Nabi SAW menyebutkan orang yang berada di negara yang terkena ta'un dan dia duduk tidak keluar lari daripada negara itu, saya maksudkan ta'un ini kerana Nabi menyebut ta'un, tapi para ulama meluaskan lagi dengan makna wabak. Mereka mengatakan, Nabi SAW mengatakan dia akan mendapat pahala syahid. Jadi maksudnya orang yang terkena wabak penyakit ini dan mati disebabkan kerana terkena wabak, maka dia dikira sebagai syahid akhirat. Walaupun Nabi menyebutkan spesifik ta'un, tetapi para ulama, Mufti Jordan antaranya, menyebut juga perkara ini, sesiapa yang meninggal dunia disebabkan wabak, kesakitan yang teramat sangat yang ditanggung, maka dia akan dikira sebagai syahid akhirat. Kerana apa? Kerana dia telah melalui satu proses ataupun melalui satu sakit yang berat dan beban untuk ditanggung. Maka itu semua akan meninggikan darjatnya dan akan mengampunkan dan kafarah kepada dosanya. Tapi dengan syarat, bukan semua orang yang terkena wabak ini akan dapat pahala syahid. Syaratnya seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama, dia sabar. Dia sabar. Bila terkena tu dia sabar. Dia tak mengamuk, dia tak salahkan takdir. Katalah satu orang ni, dia dah buat semua benda yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi terkena juga. Dia dah basuh tangan, dia dah buat social distancing, dia dah duduk di rumah tak ke mana, tapi katalah terkena juga. Maka itu adalah takdir dan dia kena sabar. Dia tidak mengamuk, dia tak menyalahkan takdir, dan dia kena mengharapkan pahala, maka dia akan dapat pahala syahid. Ibn Hajar juga menyebutkan satu lagi perkara. Dia kata daripada zahir hadis ini menunjukkan bahawasanya kalaulah kata orang tu terkena wabak tetapi tidak mati disebabkan wabak tu, dia sembuh. Kerana kita pun ada kes kan, banyak juga dan ramai juga di kalangan orang yang terkena wabak ini sembuh, alhamdulillah sembuh. Mereka juga akan diberikan pahala syahid. Cuma Ibn Hajar menyebutkan kerana pahala syahid itu dia ada tingkatan yang pelbagai. Maka mungkin orang yang terkena wabak sabar, mengharapkan pahala dan mati, pahalanya lebih tinggi daripada orang yang terkena sabar, mengharapkan pahala tetapi tidak mati dan sembuh. Maka kita doakan supaya orang-orang yang terkena musibah ini ataupun wabak ini diberikan kesabaran dan mereka ini teguhkan pendirian, teguhkan akidah. Apa yang terkena kepada mereka itu adalah takdir daripada Allah dan mereka terima ia sebagai takdir. Setelah mereka berusaha, mereka akan dapat pahala syahid, insya-Allah. Baik, saya ingin sebutkan juga di sini, wabak ini, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti dalam yang mengikuti live ini hari ini. Berapa lama dah saya live? Saya ingat setengah jam juga. Lama juga lah kan.
Bagi mereka yang membaca sejarah berkenaan dengan wabak ni wabak ini bukanlah kali pertama berlaku. Sebenarnya bagi mereka yang membaca sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana berlakunya pemerintahan dia pada tahun ke-18 Hijrah, 17 ke-18 Hijrah, saya membaca sejarah mereka, berlakunya satu wabak yang dipanggil sebagai Ta'un Amwas. Sebahagian ulama menyebut Aimawas, kan? Jadi Ta'un ini telah melanda kawasan Syam, dan Ta'un ini telah menjangkiti sahabat-sahabat yang mulia, iaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Muaz ibn Jabal. Jadi sahabat-sahabat ini mulia. Sebab itu kita jangan anggap mereka yang terkena wabak ini sebagai orang yang hina lah. Dan saya ingin ingatkan juga kepada netizen, terutama yang mengikuti kita panggil pertemuan kita pada malam ini, bagi sahabat-sahabat tabligh ni, kita jangan salahkan mereka, kerana mereka pun tak tahu mereka akan menjadi penyebab kepada penyebaran ini. Sebaliknya, kita doakan mereka dan pujuk mereka supaya menjalani saringan dengan segera. Bagi mereka yang telah disaring dan positif, kita doakan mereka supaya mereka ini sabar, mengharapkan pahala daripada Allah, tetapkan iman, qada dan qadar, semuanya datang daripada Allah, dan kita doakan mereka sembuh. Jadi, jangan kita salahkan mereka, kerana mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan, kerana orang-orang tabligh ni saya kenal, sahabat saya ada juga 2-3 orang yang mengikuti jemaah tabligh ni. Saya tahu akhlak mereka baik, sifat tawakal mereka tinggi, usaha dakwah mereka, Masya Allah. Saya ingat usaha dakwah mereka itu kadang-kadang lebih daripada kita. Cuma mereka dalam isu ni diuji oleh Allah, menjadi pertemuan mereka ataupun himpunan mereka ini menjadi penyebab. Jadi kita doakan supaya mereka ini bersedia untuk hadir saringan. Jadi tak salah juga bagi sahabat-sahabat tabligh ini untuk yang mana yang ada kita panggil pengaruh, untuk gesa ahli-ahli yang terlibat dalam himpunan ini untuk terus pergi saringan supaya kita dapat mengekalkan wabak ini. Baik, isu tutup masjid ini, mungkin ada sebahagian ustaz-ustaz dia mengatakan tak wajar untuk tutup masjid, kerana sepatutnya waktu ini kita kena galakkan orang ke masjid. Saya ingat isu ni kita kena bezakan dua benda. Yang pertama, kalau kita tengok hukum hakam Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, Islam memberikan keringanan pada perkara-perkara yang lebih ringan daripada keadaan wabak dan virus ini. Umpamanya orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, mereka tidak diwajibkan untuk solat Jumaat, dan mereka tidak diwajibkan untuk salat 4 rakaat. Sebaliknya diberikan keringanan untuk salat qasar, kita panggil, kan. Sedangkan musafir ini, terutama pada hari ini, tidaklah begitu beban. Sebahagian daripada kawan-kawan kita mungkin bermusafir naik kereta yang sangat selesa, tapi hukum itu, keringanan itu tetap dibenarkan. Maka dalam isu ni, bila kita melihat sahabat-sahabat tabligh kita telah diuji oleh Allah, dan mereka ini menjadi potential carrier, ataupun kita panggil mungkin mereka ini adalah pembawa virus yang mereka sendiri tidak tahu kerana tidak ada simptom. Maka dalam isu ni kita katakan berkemungkinan besar mereka ini akan ke masjid. Oleh kerana itu, masjid menjadi ruang ataupun menjadi tempat yang tidak selamat. Maka oleh kerana itu, masjid itu ditutup untuk seketika. Pernahkah berlaku dalam sejarah orang menutup masjid? Ini satu lagi soalan. Saya ingat, bagi siapa-siapa yang membaca kitab Az-Zahabi yang bertajuk Tarikhul Islam dan juga Siyar A'lamin Nubala, saya ingat pada kurun yang kelima, itu pada tahun 400 Hijrah lebih. Saya kira di sini ada rujukannya sejak saya tengok. Saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti saya pada malam ini. Pada tahun 448 Hijrah, berlaku satu peristiwa yang mana Andalus telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andalus ni kawasan Sepanyol lah. Andalus telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku satu wabak yang besar
sehingga kan mati ramai, menyebabkan kematian yang ramai di Ashbilia. Hari ni orang panggil Sevilla kan. Yang mana pada waktu tu kata Az-Zahabi telah ditutup masjid dan tidak ada orang solat di sana. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara yang kita kena ambil sebagai satu pengajaran, yang mana apabila keadaan di masjid tidak lagi selamat, tidak lagi mampu untuk kita buat social distancing, maka kita hentikanlah sekejap. Jadi apa ni kita panggil, peristiwa wabak ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam itu adalah agama yang sangat praktikal. Jadi sangat-sangat praktikal, sangat-sangat fleksibel, yang boleh diamalkan dalam setiap masa dan keadaan. Jadi kalau masjid tidak selamat untuk didirikan solat jemaah, kita hentikan seketika, kita solat jemaah di rumah. Kan, kita solat jemaah di rumah, dan inilah ruang dan peluang bagi ketua keluarga untuk mengimamkan keluarganya. Masa inilah nak tunjuk suara sedap suami-suami. Kan? Selama ni semua solat di masjid. Jadi waktu wabak ni, waktu masjid menjadi kawasan larangan, tempat-tempat lain juga menjadi kawasan larangan, maka waktu inilah kita tunjukkan kepada isteri kita dan anak-anak kita, saya mampu untuk menjadi imam dan suara saya pun not bad. Kan? Jadi tunjukkan kemampuan kita menjadi imam kepada makmum-makmum kita yang berada di rumah. Kan? Sebab kalau nak jadi imam di masjid ni, mungkinlah kita tak mampu ataupun menjadi imam di masjid ni, kita terpaksa lawan dengan imam-imam yang lebih hebat daripada kita kan. Jadi waktu ni lah kita nak tunjukkan. Dan hikmah berikutnya daripada berlakunya wabak ini, kita melihat di sini kepentingan untuk bertanya kepada ahli zikir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Taulah, tanyalah kamu kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir dalam isu ni? Bila kita tengok ahli zikir dalam isu virus, dalam isu jangkitan, jarak yang selamat dan seumpamanya, ialah Kementerian Kesihatan dalam isu ni. Jadi pakar-pakar perubatan perlu dirujuk. Jadi kami Fatwa Perlis pun, sebelum nak buat apa-apa fatwa, kita akan bertanya kepada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan dalam isu ni. Dan di sini jugalah, dalam isu-isu fatwa yang membabitkan isu-isu fiqh, perlu tanya kepada orang-orang yang betul-betul pakar dalam bidang fiqh. Kita perlu tanya kepada orang-orang yang pakar. Kita ramai penceramah, tetapi bukan semua penceramah itu pakar dalam bidang hukum hakam, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan nawazil, perkara-perkara yang melibatkan bencana yang turun secara tiba-tiba. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam kita panggil tempoh-tempoh RMO ni, Restricted Movement Order ni, gunakanlah masa ni untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Dalam waktu ni lah kita nak tasmik bacaan Quran anak-anak kita dengan lebih lama lagi. Waktu ni lah kita nak check bacaan-bacaan salat anak-anak kita. Kerana mungkin sebelum ni kita hanya mengharapkan guru-guru dan kita sibuk kan. Jadi waktu ni kita suruh anak-anak kita hafal ayat-ayat ataupun surah-surah lazim, juzuk amma kepada anak-anak kita yang bersekolah rendah. Waktu ni lah kita nak lakukan. Dan waktu ni jugalah kita nak lakukan untuk diri kita perkara-perkara yang bermanfaat untuk umat. Kan, umpamanya kalau asatizah, ustaz-ustaz waktu lain sibuk berkuliah, waktu ni orang suruh duduk rumah, kita buat kuliah live macam hari ni kan. Saya pun pada asalnya macam tak berapa pandai nak buat live ni, sebab sebelum ni pun kuliah-kuliah saya orang duk rakam. Saya pun tak minta dia orang rakam kuliah saya, tapi dia orang saja je datang rakam. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi rakam kuliah ataupun buat live kuliah daripada rumah dan orang boleh tengok, ataupun buat buku. Saya sekarang ni pun tengah menulis buku, tapi tak tahulah, bila tulis 2-3 baris dah ngantuk, tulis 2-3 baris dah ngantuk kan. Kadang-kadang struggle jugalah nak menulis, tapi kita usaha. Paling tidak kita buat satu buku khas kan. Waktu kuarantin ni, waktu kita sedang dikawal gerak-geri oleh kerajaan ni, kita tulis buku. Nanti mukadimah kita bagi tahu. Di mukadimah buku tu bagi tahu, saya menulis buku ni waktu saya sedang dikawal pergerakannya oleh
kerajaan Malaysia, supaya ia menjadi kenangan, dan orang bila baca buku kita pun orang tahu buku ni ditulis waktu wabak sekian-sekian kan. Jadi orang kata ada assignment kan, buat assignment waktu ni. Jadi tulis dekat ujung tu. Assignment ni disiapkan di waktu saya sedang dikawal pergerakan saya. Jadi benda-benda macam inilah yang kita kena manfaatkan. Jadi sebab saya tengok ulama dulu kan, ulama dulu menyebut Ibn Qayyim umpamanya, ulama kurun ke-8 Hijrah, dia dalam musafir dia pergi ke Mekah daripada Syam pergi ke Mekah. Bila dia tulis, dia dalam perjalanan tu tak ada nak buat apa, dia tulis kitab Zadul Ma'ad, tulis kitab, keluar kitab 5-6 jilid dalam perjalanan. Jadi manfaatnya ataupun berkatnya masa para ulama kita. Jadi kita pun usaha untuk jadikan waktu kita berkat kan. Waktu kita tak ada buat apa-apa, waktu kita boring, okey, buat buku. Mudah-mudahan buku kita bermanfaat. Jadi doakan saya lah ada keberkatan masa supaya saya boleh menyiapkan buku ni dalam masa yang kita dikawal pergerakan kita ni. Sebab ada sahabat saya seorang ni, Hadiah Kemal ni memang tunggu je. Dia kata tak apa doktor, buat, jangan risau, sebab dia nak jual buku tu. Kan? Jadi saya insya-Allah cuba untuk memberikan manfaat kepada umat, dan saya harap semua asatizah yang lain pun fikirkanlah perkara yang bermanfaat. Okey. Perkara yang berikutnya adalah keringanan yang diberikan ni bukan hanya kepada orang yang duduk di rumah, tak perlu pergi ke masjid, kan? Kalau orang yang ramai dia tanya, kata orang yang terlibat sebagai frontliner, barisan hadapan untuk menguruskan orang-orang yang dijangkiti COVID ni, adakah boleh mereka ini jamak salat? Kerana mereka ni pakai pakaian yang susah untuk ditanggal. Sebenarnya dalam isu ni saya telah pun mencadangkan kepada Mufti Perlis untuk mengeluarkan satu garis panduan yang kita panggil sebagai irsyad hukum. Sebenarnya Perlis dah keluarkan. Dan saya tulis bersama dengan beberapa orang ahli fatwa yang lain dan dipersetujui oleh beberapa orang ahli fatwa yang lain, mengatakan dibenarkan untuk orang yang berada dalam keadaan berada di frontliner, barisan hadapan yang merawat orang yang dijangkiti ini, untuk melakukan jamak salat tanpa kasar. Tapi mesti melalui perkara-perkara ataupun garis panduan berikut. Yang pertamanya, kalau boleh solat di waktunya, wajib solat di waktunya. Kalau tidak mampu, boleh juga melakukan jamak suri. Jamak suri ni apa? Jamak suri ni jamak pada gambaran tapi bukan jamak sebenarnya. Contohnya, dia lewatkan solat zuhur sehingga akhir waktu. Setelah habis solat zuhur, masuk waktu asar, dia solat asar di awal waktu. Maksudnya, solat zuhur di akhir waktu, solat asar di awal waktu. Kalau mampu, dia wajib buat yang macam seperti ini. Kalau tidak mampu, maka boleh juga untuk jamak tanpa kasar, kerana mereka bukan musafir. Jamak tanpa kasar iaitu solat sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir, jika mereka ini percaya mereka tidak ada masa dan kesukaran untuk menanggalkan sut mereka dan juga masa mereka yang sangat terhad. Ini menunjukkan rahmat Islam ini bukan hanya untuk sebahagian orang tetapi meliputi keseluruhan manusia. Dan waktu inilah kita dapat rasa bagaimana tertekannya orang yang berada di dalam tahanan umpamanya. Waktu ni kita rasalah mungkin ada orang yang ulama-ulama dulu umpamanya, mereka dipenjarakan seperti Ibn Taymiyah. Mereka dipenjarakan secara zalim oleh pemerintah pada zaman itu. Maka kita rasalah duduk rumah, ada TV, ada makanan yang cukup pun kita boring. Kita tak tahu nak buat apa, pecah kepala rasanya. Apatah lagi ulama-ulama zaman dulu. Inilah yang mereka rasa, bahkan lebih lagi. Baik. Dan waktu ni jugalah waktu yang terbaik. Saya ingat waktu yang terbaik untuk kita nilai diri kita ni, adakah kita ni suami misali ataupun suami menyesali. Kan? Jadi waktu ni lah kita nak tengok suami kenal ke tak barang-barang rumah, kan? Waktu ni lah isteri kena ajar suami dia supaya suami dia menjadi suami misali, beli barang supaya kenal lah halia dengan lengkuah macam mana beza, supaya kenal nak beza macam mana daun sup dan juga daun ketumbar. Waktu ni lah. Jangan isteri pesan sabun, kita beli ubat gegar pula, kan? Tak boleh beza antara sabun dengan ubat gegar.
Jadi waktu ni kita nak belajar perkara-perkara yang melibatkan barang-barang dapur, kan? Okey. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk perkongsian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dengan apa yang saya kongsikan. InsyaAllah jika ada kesempatan saya jumpa lagi. Ni ada soalan ni. Dia kata jarak saf salat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, apabila pemerintah kita tidak benarkan untuk pergi ke masjid dan surau, kita taatlah. Kerana pemerintah ni dia tak akan buat satu-satu keputusan yang drastik, melainkan setelah dapat maklumat first hand daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kalau kita tak ikut, kita pergi juga ke masjid, kita kena tahu sebahagian masjid dan surau ni ada aircon, kawasannya tertutup. Jadi bila seorang bersin, seorang batuk, ia sangat berbahaya untuk orang lain. Itu yang pertama. Tapi negara luar ada yang buat macam tu, iaitu mereka salat berjemaah secara kita panggil jarak-jarak, kan, kerana nak mengamalkan social distancing. Walaupun pada pandangan ahli perubatan ada yang komen, dia kata jarak tu jarak yang tidak selamat juga kerana udaranya tertutup. Tapi saya bahaskan dari sudut hukum. Dari sudut hukum adalah pertama kita kena tahu saf dalam solat ni, meluruskan dan merapatkan saf ini menurut majoriti ulama, ia bukanlah satu kewajipan, ia adalah satu perkara yang sunat. Cuma sebahagian ulama seperti Al-Bukhari dan juga Ibn Taymiyah, aku tak silap saya, mereka mengatakan merapatkan saf ni wajib. Walaupun wajib, tetapi syarat sah solat jemaah tidak terikat dengannya. Maksudnya kalau ikut mengikut pendapat majoriti, satu orang dia solat berjemaah tapi tak rapat, maka solatnya sah, solat jemaahnya sah, tetapi dia tak dapat pahala saf lah. Jadi cuma nasihat saya waktu isu ni adalah dalam keadaan sekarang ni, bila kita diarahkan oleh pemerintah untuk solat di rumah, kita solat di rumah. Kenapa? Kalau semua pergi ke masjid, walaupun jaraknya renggang, kalau katalah seorang itu dia tak tahu dia dijangkiti, dia batuk, air liurnya akan jatuh, droplet akan jatuh ke permukaan sejadah dan tikar masjid ataupun kapet masjid, maka dalam keadaan ini masjid telah menjadi tempat di mana virus ada merata-rata. Jadi kawasan itu perlu disanitizekan ataupun disinfectkan. Perlu kita panggil perlu untuk dinyah kumankan. Jadi ia memerlukan belanja, ia memerlukan kepada tenaga. Cukuplah staf Kementerian Kesihatan sibuk menguruskan orang yang terkena virus. Jangan kita sibukkan mereka lagi ataupun bebankan mereka lagi untuk pergi ke masjid kita untuk buat proses nyah kuman. Ia memerlukan belanja yang tinggi, memerlukan tenaga. Jadi cukuplah kita bebankan mereka dengan kes-kes yang ada. Jangan kita bebankan lagi dengan perkara-perkara yang lain. Okey, saya kira cukuplah sekadar itu dulu. Saya ingat ada yang tanya pasal sajat apa semua ni. Saya ingat saya dah hurai dah awal tadi. Nanti boleh tengok rakaman ni. Saya ingat ada rakaman juga ni. Saya ingat alhamdulillah pertama kali saya live dapat 1,000 lebih views, dapat 1,000 lebih orang yang menonton. Terima kasih banyak kepada netizen yang menonton saya. InsyaAllah kita akan jumpa pada malam esok kalau ada kesempatan dan panjang umur. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.